dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh berada dalam majlis ilmu ini dalam hiwar membicarakan tentang akidah. Alhamdulillah ikhwan, yang kita raikan tuan guru kita, mursyid kita Al-Fadhil Ustaz Adnan Sa'ad hafizahullah ta'ala, yang bersemangat dalam menyampaikan dakwah Islam. Semangatnya tak dapat disekat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjadi tokoh yang tersohor di sebelah Pulau Mutiara ini. Baik, alhamdulillah. Tajuk yang kita pilih untuk kita bersantai pada waktu ini adalah akidah merupakan bahtera penyelamat ummah. Perkataan akidah adalah perkataan yang kita selalu kita ingat dan selalu kita dengar. Cuma ada beberapa perkara bila kita sebut tentang akidah, kita kena jelas dan kita kena tahu. Sebelum kita masuk kepada makna ta'rif akidah, ada perkara yang penting saya merasakan bahawa, pertama, kita kena tahu bahawa bila kita sebut akidah, di situlah tempat bermulanya segala sesuatu tentang agama kita. Kalau muatan akidah kita meleset, maka melesetlah segala-galanya. Kalau pondasi tanah itu lencong, dia lembut, maka segala bangunan yang kita bangunkan atas dia akan rosak. Maka kenapa akidah ini kita kena bagi satu ihtimam, satu perhatian penting, kerana dia merupakan tempat bicara segala-galanya, akidah. Cumanya sebelum kita masuk membicarakan akidah secara panjang, ada perkara yang kita kena tahu. Bila kita sebut tentang akidah, kita kena tahu perbahasan akidah ni berkenaan dengan apa. Sebelum kita tengok ta'rif dia, ulama kita mereka menyebut tentang bila kita sebut akidah, bila kita kata saya nak belajar akidah, kita nak mengaji akidah, maksudnya apa dia? Ulama kita kata al-ilmu, akidah ni satu ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-aqadiyyati al-muktasabu min al-adillati al-yaqiniyyati wa radd asy-syubuhati wa qawadih wal qawadih al-adillati al-khilafiyyati. Itu ta'rif. Ini bukan ta'rif akidah, ini ta'rif ilmu akidah. Bila kita kata kita belajar akidah, maksudnya ialah al-ilmu, dia adalah suatu ilmu, dia adalah satu perbahasan. Dan kita telah belajar awal-awal ikhwan, bila kata ilmu ni apa dia? Ilmu adalah sesuatu yang jazam. Idraku jaziman, mengetahui sesuatu dengan pasti, bukan mengetahui secara ragu-ragu, tidak. Al-ilmu merujuk kita mempunyai pengetahuan yang yakin, yang pasti tentang sesuatu perkara. Tetapi yang dimaksudkan dengan ilmu yang pasti di sini ilmu apa? Bil ahkami asy-syar'iyyati, iaitu ilmu berkaitan dengan hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak. Yang dimaksudkan dengan ahkam syar'iyah ini ialah kaedah-kaedah yang dipakai dalam nak mensabitkan sesuatu itu syarak. Dia bukan saja setelah tercipta hukum, tapi kaedah yang dipakai, iaitu ilmu yang pasti berkaitan dengan kaedah-kaedah mensabitkan hukum hakam syarak, al-aqadiyyati, yang bersifat i'tiqad, yang bersifat kepercayaan, terhadap termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang bersifat tauqifiyah dan ghaibiyah.
Maka inilah kekhususan dipanggil khasais, di antara kekhususan akidah Islam ini. Di dalamnya dibahas tentang perkara ghaib yang tak dapat dilihat dengan panca indera, dan dia bersifat tauqifiyah. Dia tidak bersifat akal, dia bersifat kepada petunjuk. Jadi ilmu akidah itu, pelajaran akidah itu ialah suatu ilmu. Ilmu itu maksudnya kepastian, pengetahuan yang pasti berkaitan dengan ahkam syar'iyah, hukum hakam syarak, kaedah-kaedah dipakai untuk mensabitkan hukum hakam syarak dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, min adillati al-yaqiniyah, yang kesemua itu datang daripada petunjuk-petunjuk, dalil-dalil yang diyakini, bukan yang diragui. Itu maksud belajar akidah. Bila orang kata kita nak pergi belajar akidah, maksudnya inilah benda kita nak pergi belajar. Dalam masa yang sama, pelajaran kita itu dalam masa yang sama, saya ulang lagi sekali ikhwan, bila kata belajar akidah, artinya kita belajar apa? Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-aqadiyyati al-muktasabu min al-adillati al-yaqiniyyati. Ilmu berkaitan dengan hukum hakam syarak. Apa saja melibatkan hukum hakam syarak yang menyentuh di dalamnya tentang i'tiqad, keyakinan kita terhadap hukum hakam syarak, termasuk di dalamnya kaedah-kaedah yang dipakai untuk mensabitkan hukum syarak daripada dalil-dalil yang diyakini. Dalil yang diyakini. Dalam kita belajar akidah ni ikhwan, dalam kita belajar akidah ni, ulama kita kesemuanya telah pun sepakat pada menyatakan kepada kita ikhwan bahawa dalil-dalil akidah ini, sumber akidah ini, dia mesti datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana hanya inilah dalil yang diyakini. Kerana itu adalah wahyu daripada Rabbul Alamin. Allah menyatakan Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita mengambil Quran sebagai sumber kita, bermakna kita berada di atas petunjuk. Sesiapa yang tidak menjadikan Quran sebagai dia punya dalil, artinya dia tidak mengambil petunjuk sebagai dalil. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa Quran diambil sebagai sumber? Kerana dia adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan. Dan hudal lil muttaqin, dia membimbing kita. Hidayah itu bermakna petunjuk, dia tunjuk kita ke jalan takwa. Maka kerana itu Al-Quran dijadikan kita punya manba' ataupun masadir, sumber kita punya rujukan kita. Allah Jalla wa'ala menyebut di dalam Al-Quran, Allah kata kitabun uhkimat ayatuhu, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Allah kata Quran ini adalah kitab yang telah disusun rapi, sempurna. Hukimat ayatuhu, telah layaklah menjadi hukum, menjadi sumber rujukan, dan dia sangat rapi, sangat teliti. Jadi sesiapa yang di dalam hal seperti akidah ini mengambil sumber lain daripada Quran, bermakna dia telah pergi kepada sumber yang tidak tersusun, tidak rapi. Maka Allah katakan lagi dalam ayat dia, Allah kata Allahu
nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah kata Allah telah menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik perkataan untuk dijadikan rujukan. Seindah-indah perkataan, ahsanal hadith. Allah sendiri telah menurunkan ahsanal hadith, seelok-elok, sebaik-baik hadis untuk dijadikan rujukan. Itu Quran. Kitaban, Quran itu adalah kitab mutasyabihan, kesemuanya serupa. Mutu dia, kualiti dia sangat tinggi di sisi Allah. Maka Allah kata, "Waman asdaqu minallahi qila." Siapakah yang paling benar ucapannya kalau tidak ucapan Allah? Jadi siapa yang tak mengambil Al-Quran sebagai sumber, bermakna dia tidak mengambil yang benar. Maka Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan Quran dan kami pelihara dia. Maka siapa merujuk selain daripada Quran, dia merujuk kepada sumber yang tidak dipelihara. Maka rujukan yang dikatakan rujukan yang diyakini, dalil yang diyakini itu adalah Al-Quran. Yang keduanya adalah As-Sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami mengalimkan kamu, kami mengajar kamu kitab dan hikmah. Imam kita Syafi'i menyatakan hikmah di sini maksudnya sunnah. Sunnah. Dan Allah tak benarkan kita mengambil apa-apa keputusan, apa yang telah diputuskan oleh Nabi, kita pergi ambil keputusan yang lain. Tidak boleh. Allah suruh kita pegang dengan sunnah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Maka Allah kata, tidaklah bagi orang yang, tidaklah keadaan orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, bila Allah dan Rasul telah memutuskan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka ada khiyar, mereka ada pilihan untuk mengambil benda lain. Orang beriman laki-laki dan perempuan tak patut buat benda ni. Kalau Allah telah memberi kepada mereka khiyarah, pilihan, tiba-tiba dia tak ambil pilihan Allah, dia pergi ambil benda lain, Allah kata tak patut dia mengaku dia beriman, dia buat lagu tu. Maka ulama tafsir kata, ayat ini Allah menyuruh kita berpegang dengan kalam Rasul. Kalam Rasul itu adalah sunnah. Inilah Nabi menyatakan, wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Siapa yang dalam hal ini mengambil pedoman dan selain daripada petunjuk Muhammad, bermakna dia telah berpegang kepada dalil yang tidak baik. Dan yang ketiga, rujukan kita dalam belajar akidah ni apa dia? Akal. Tapi dia duduk nombor 3. Akal diperlukan. Kenapa? Untuk membezakan di antara hak dan batil. Bukan akal diperlukan untuk menapik dalil-dalil yang sahih, tak. Diperlukan untuk membeza. Maka Allah Ta'ala menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, mereka ada akal, tapi dia tak mau faham. Maka tempat faham itu akal. Allah mencela orang yang ada akal tapi tak mau faham apa yang Tuhan kata. Dan Allah menyatakan, wa zikra liulil albab. Kami beri peringatan kepada orang yang ada akal. Maka kalau orang tu tak guna akal dia tak boleh faham akidah. Dan Allah bercerita dalam Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka ketika masuk neraka, mereka menyatakan, kalaulah kami mau apa? Mau mendengar dan mau fikir dengan akal apa yang dia cakap tu tak betul, nescaya kami tak sampai dalam neraka sa'ir.
Tapi Allah kata fa'tarafu. Dia tahu pasal apa dia sampai ke sini. Dan dia pekat-pekat menyesal. Allah kata binasalah menyesal pada hari ini. Maka akal diperlukan untuk membezakan akidah yang sahih dan akidah yang batil. Baik. Ilmu, bila kata akidah, ilmu dia satu ilmu yang pasti yang membicarakan tentang hukum hakam syarak, termasuk di dalamnya kaedah-kaedah bagaimana syarak mensabitkan hukum berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, i'tiqad yang ia datang daripada dalil-dalil, yakni petunjuk-petunjuk yang diyakini. Maka tadi diterangkan petunjuk yang diyakini. Baik. Penutup dia, ulama kita kata, bila kita belajar akidah ni, setelah kita tahu yang awal tadi, dalam akidah ni mestilah kita berpegang kepada dalil yang yakin. Kenapa? Kerana akidah nak disandarkan kepada syarak. Tak bolehlah kita pakai dalil yang sama. Kalau dalil itu sama, bermakna akidah kita juga sama. Agama yang kita pegang juga sama. Boleh sahabat Helmi? Is it true? Is your name Helmi? Helmi ke Zul Helmi? Helmi saja. Hilm. Hilm saja lembut, menyantun, sopan santun. Jangan campur kami kerap sangat, nanti jahanam. Baik. Kenapa akidah itu diperlukan dalil-dalil yang kita panggil adillatul yaqiniyah, bi adillatil yaqiniyah, dalil-dalil yang yakin, kerana akidah itu nak disandarkan kepada syarak. Dan syarak itu dia akan berfungsi sebagai ahkam, hukum hakam. Maka tak boleh dalil yang tidak yakin. Baik. Kemudian dia menjadi package yang tak boleh kita melepaskan ilmu kita, ialah waradda asyubuhati wal qawadih wal khilafiyah. Ini penting. Apa dia? Dalam masa yang sama, pelajaran akidah itu radda, dia menolak sekerah-kerahnya ke semua dalil yang syubhat berkenaan dengan syarak dan akidah, berkenaan dengan ahkam syar'iyah yang disebahkan kepada akidah. Kalau dalil itu dalil yang syubhat, dia tolak, ilmu ni akan tolak. Wal qawadih, dan dia menolak dalil yang qawadih, yang cacat. Dan dalil yang wal khilafiyah, al khilafiyah, dalil yang diperselisihkan. Maka apa maksud dalil itu? Mesti dalil yang diyakini, iaitu dalil yang bersih daripada anasir syubhat, anasir kecacatan, dan anasir diperselisihkan. Kalau dalam akidah itu ada dalil-dalil yang syubhat, yang tak jelas, dalil yang cacat, dalil yang buruk, qabih, dan dalil yang diperselisihkan, maka dia tidak boleh diangkat menjadi i'tiqad. Dan dia tak boleh disandarkan kepada syarak. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui. Kalau kita belajar dalam di dalam kitab-kitab klasik, kita kata kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kita kata, dia orang pun menggunakan perkataan yang sama. Hak kita sebut tadi tu agak panjang. Dalam kitab-kitab klasik sama. Tapi kenapa bila mereka syarah jadi tak sama, saya tak tahu. Tadi hak kita cakap tadi panjang. Pakcik Tamim boleh ingat saya kata tadi, ya? Bila kita belajar akidah, maksudnya kita belajar suatu ilmu berkaitan dengan hukum hakam syarak yang melibatkan keyakinan, yakni i'tiqad, yang membabitkan dalil-dalil yang diyakini dan menolak segala dalil-dalil yang syubhat, samar, dalil-dalil yang cacat, dan dalil-dalil yang
selisihkan. Maka yang akan kita pakai sebagai akidah kita mestilah benda yang disandarkan kepada syarak, dan benda nak disandarkan kepada syarak mestilah diyakini. Maka cakap ni hanya dua benda saja yang diyakini, Quran dan Sunnah. Itu saja. Dan akal kita itu sesuatu yang diyakini. Dalam kitab lama dia guna perkataan yang sama. Bila kita kata akidah ni, belajar apa, kita pergi belajar benda yang sama, dia guna perkataan yang sama. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ini kalau orang belajar sifat 20 mesti jumpa benda ni. Apa dia kata? Akidah itu dia mesti sesuatu yang jazam, yang tetap, benda yang tak boleh berubah. Dan dia perkara yang al-mutabiqu lil haqqi, dia mesti bersesuaian dengan, dia kena adpa, dia kena bersesuaian dengan akidah yang benar tu sendiri, yang dia nak jadikan sebagai akidah dia. Macam mana nak tahu benda tu benar tak benar? Dia kata an dalilin, dia mesti dibawa dalam bentuk dalil. Cuma dia tak panjang macam kita sebut tadi. Tapi walaupun dia sebut takat tu, kita kata maksudnya menghampiri. Maka akidah ni sesuatu, kalau kita kata ni akidah saya, ini keyakinan saya, benda yang kita yakin mesti sama dengan benda yang sepatutnya kita yakin. Dan nak membuktikan yakin kita tu betul tak betul, kita kena membawa dalil. Dan bila kita bawa dalil, dalil itu mestilah kita mula kita habaq dalil yang diyakini. Tak boleh dalil yang syubhat, qawadih dan khilafiyat. Tak boleh. Bila kita sebut belajar akidah, ikhwan, itulah yang dimaksudkan dengan belajar akidah. Itu bukan ta'rif dia, itu pengenalan ilmu dia. Maka kita ingin mendengar hujah-hujah selanjutnya daripada mursyid kita, mursyid insya-Allah. Saya tengok sana, saya teringat Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Amin. Allah. Allahu akbar. Silakan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya, tanpa kita rancang, kita tak rancang, tapi akhirnya kita berada di dalam forum yang bertajuk Akidah Bahtera Penyelamat Ummah, bersama Tuan Guru kita, Mufti Dewan Imam Syafi'i, mursyid kita, murabbi kita yang sentiasa membimbing kita sehingga kita kenal jubah tu apa. Dulu kita tak kenal jubah, kita pakai t-shirt, kita pakai berkat bimbingan murabbi kita tahu apa itu jubah. Alhamdulillah tu. Tadi Tuan Guru kita Al-Fadhil belum masuk tarikh lagi, baru cerita tentang bila cerita tentang belajar akidah apa. Secara ringkasnya, Al-Fadhil Tuan Guru kita kata, untuk kita berpegang dengan akidah yang sahih ni, kita memerlukan dalil yang diyakini, dan tidak ada benda yang boleh kita pegang ataupun kita yakini selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah tuan tengok apa Imam Al-Bahari sebut dalam kitab Dasarus Sunnah. Sangat menarik juga. Sangat menarik. Pertama dia kata, wa'lam, ketahuilah. Kita sebagai penuntut ilmu yang nak belajar akidah, maka kata Imam Al-Bahari, dia kata, ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Tengok macam mana para ulama kita Ustaz, dia mulakan kitab dia dengan dia doa kepada kita. Dahsyat je. Dia doa semoga Allah memberi rahmat kepada kamu yang belajar akidah. Dia belum cerita apa lagi, dia baru masuk mukadimah dia kata semoga Allah merahmati. Tengok kenapa? Kerana kita sedang belajar akidah yang sahih tu.
sangat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kata dia, agama itu inna din innama ja'a min khilallahi. Dia kata sesungguhnya agama itu hanya berasal daripada Allah. Itu. Bila kita agama, kita kena tahu apa itu agama. Ma khalallah wa ma khala rasul. Jelas. Dia bukan mimpi, dia bukan pergi makan berti, tak ada. Apa itu agama? Kata Imam Barbahari, ma khalallah wa ma khala rasul. Yang tu kena letak dulu sebagai kita punya apa? Pegangan. Yang ni kalau kita tak jelas tu, kita masalah. Kita akan jadi masalah. Kata Imam Barbahari, apa dia? Agama itu hanya berasal dari Allah dan tidak dibuat berdasarkan akal orang-orang dan pemikiran mereka. Agama ni bukan dibuat-buat, bukan menggunakan akal manusia, tak. Macam pasti kita kata, yang pertama Quran, yang kedua sunnah, ketiga akal. Akal memerlukan tu. Akal diperlukan untuk kita menimbang. Untuk kita menimbang. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 18. Fabashir ibad alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya, ulaika humul ulul albab wa ulaika humul muhtadun. Berarti kita gembira pada hamba-hamba aku yang mana mereka mendengar semua perkataan. Tapi ketika mereka nak beramal, mereka berambil yang lebih baik. Ahsan. Bermakna antum akal diperlukan untuk kita menimbang yang mana baik, yang mana buruk. Sebab tu orang-orang yang tidak berakal, dia tidak ada taklif apa buat dia. Dia tak ada taklif apa tu. Tak ada apa pun itu. Dan dia kata apa? Ilmu tentang agama hanya dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Tengok. Oleh kerana itu, janganlah mengikut hawa nafsu sedikit pun. Bab akidah ni, tak boleh guna hawa nafsu sikit pun. Bab akidah ni mesti ambil daripada Allah dan Rasul. Mestilah daripada Quran dan sunnah tu. Tengok. Kerana, dia kata apa? Kerana apabila kita mengikut hawa nafsu sedikit pun, dia akan membuatmu keluar daripada agama Islam. Dahsyat tu. Inilah bahaya dia tu. Bahaya apa tu? Bahaya bila kita cuba memahami akidah bukan melalui Quran dan sunnah. Kita tak sedar tu. Sebenarnya kita telah keluar daripada agama Islam tanpa kita sedar. Sebab itulah tu para ulama kita selalu sebut tentang apa? Belajar akidah mesti melalui Quran dan sunnah. Sebab apa? Kalau tidak, kita akan terkeluar daripada Islam tanpa kita sedar. Kita rasa kita ada jalan yang betul, tapi rupa-rupanya kita telah terkeluar daripada rel. Dan kata dia, Nabi SAW telah menjelaskan sunnah kepada umatnya dan menerangkan kepada para sahabat. Dan para sahabatlah yang disebut al-jamaah. Tengok. Nabi telah menyampaikan agama ni kepada siapa? Kepada para sahabat. Dan para sahabatlah yang telah menyampaikan sunnah kepada kita. Sebab tu antum, kata Imam Syafi'i rahimahullah, antum tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, kenapa kita perlu ikut sahabat dalam belajar akidah ke? Belajar apa pun. Sebab sahabat adalah orang yang melihat wahyu turun. Mana ada orang lihat wahyu turun tuan? Sahabat adalah golongan yang mana mereka melihat wahyu turun. Dan dia boleh cerita tu ketika wahyu turun bagaimana rupa muka Nabi SAW. Bagaimana muka Nabi. Keadaan dah dingin, peluh turun. Jadi para sahabat ni adalah satu golongan yang telah dijamin syurga. Sebab itulah Imam Barbahari kata, tidak ada orang yang kita perlu ikut kecuali para sahabat. Bukan kata Imam Barbahari saja, semua para salaf, para ulama-ulama kita, asatizah kita selalu kata ikutlah Quran dan sunnah berdasarkan fahaman para salafus salih. Yang kedua kata Imam Syafi'i, mereka adalah golongan yang mana? Golongan yang Allah Ta'ala mengiktiraf iman mereka. Mana ada antum dalam dunia ni setelah para sahabat yang diiktiraf dia punya keimanan? Mana ada?
Quran sebut dalam Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan pada mereka berimanlah sementara berimannya manusia. Siapa manusia di situ? Siapa manusia di situ? Bukankah para sahabat? Tengok antum, para sahabat Allah Ta'ala iktiraf dia punya keimanan. Dan benda ni hanya khusus untuk para sahabat antum. Tidak ada siapa yang dapat pengiktirafan tentang keimanan daripada Rabbul Jalil, tak ada. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau kita tak mau ikut sahabat, kita nak ikut siapa? Dan akidah sahabat adalah akidah yang sahih, benar antum. Pasti sahih dan benar. Kenapa? Kerana mereka telah dijamin syurga antum. Takkanlah akidah mereka akidah yang batil, tiba-tiba mereka dijamin syurga. Dah. Sebab itu Imam Bahari kata apa? Kita tidak ada pilihan. Mengikut para sahabat, beragama sebagai para sahabat, bagaimana beragamanya para sahabat bukan pilihan. Mengikut Al-Quran dan Sunnah bukan pilihan. Saya sahabat ni saya tak mau ikut Quran, saya tak mau ikut Sunnah. Antum, dia bukan pilihan. Dia mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tak ada pilihan antum. Sebab apa antum? Sebab kalaulah kita tak berakidah dengan para sahabat, kesan dia apa antum? Kesan dia macam Al-Fadhil kita kata tadi, kita punya agama bermula dengan akidah. Kalau kita tak ambil akidah yang sahih, kesan dia apa antum? Antaranya kita akan dibatalkan amalan kita. Antum buat amal apa pun batal. Sebab apa? Sebab tunjang dia punya kondisi. Dia punya kondisi ke? Kondisi ya. Foundation. Oh, foundation. Dia punya tiang. Oh, fondisi tu apa? Tapak. Oh, fondisi tapak. Foundation tu? Tapak. Oh, tapak. Dua-dua boleh pakai lah. Jadi dia punya tapak tu kalau silap antum daripada awal, habis antum. Ada tengok saya baca antum satu hadis daripada Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini hadis yang sahih antum. Daripada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Uzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Ni nak cerita tentang apa? Apabila akidah kita rosak, habis antum, apa akan berlaku pada kita? Walaupun amalan kita dahsyat tu, walaupun dahsyat hadis nak cerita tentang amalan dia, betul-betul kita pun tak mampu buat. Tapi kerana akidah dia rosak, amalan dia jadi problem. Nabi kata, "Lau anna Allah azzaba ahlus samawati wa ahlul ardi." Ya, azzabahum wa huwa ghairu zalimun lahum. Allah Taala kata, "Lau anna Allah." Nabi kata, kalau Allah Taala mengazab penduduk langit dan juga bumi. Kalau Allah Taala azab penduduk langit dan bumi. Azab pula macam mana? Azzabahum, azab yang keras. Kalau ini Allah Ta'ala takkan buat. Ini perumpamaan. Kalau Allah buat pun, kita kata para ulama kita tak boleh sandarkan kezaliman pada Tuhan. Kalau Allah Ta'ala buat, Allah musnahkan langit dan bumi, adakah bermakna Allah zalim? Tak. Kenapa? Kerana langit, bumi, makhluk semua hak Tuhan. Kalau orang kata, tengok, walau rahimahum kana rahmatuhu khairan lakum a'mala. Kalau Allah Ta'ala memberi rahmat dia kepada kita, satu rahmat Tuhan lebih besar daripada semua amalan-amalan kita. Para ulama kita kata ketika mentafsirkan hadis ini, dia kata apa? Kalau Allah beri satu rahmat kat kita, itu lebih besar daripada semua ibadat kita, semua amalan kita. Tak boleh lawan dengan satu rahmat Tuhan. Dan Nabi kata, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Kalaulah apa? Nabi kata, kalaulah kita menginfakkan apa yang kita infak, Nabi kata emas sebesar gunung Uhud. Agak-agak ada orang boleh infak emas banyak tu sebesar gunung Uhud. Siapa-siapa boleh infak kau umat ni? Kalau kita pergi infak emas sebesar gunung Uhud, infak pula di mana? Fi sabilillah, pada jalan Allah. Bukan jalan lain. Bukan you pergi infak pergi jalan lain. Tak, fi sabilillah Nabi kata. Dah emas tu punya banyak. Penuh gunung Uhud.
Lepas tu jalan Tuhan pula. Ma khabilahu Allahu minka. Allah Ta'ala tidak akan menerima daripada kamu. Hatta, tengok. Nabi nak beritahu sebab kenapa Allah Ta'ala tak mau terima, tak mau pandang. Walaupun kita berhimpak emas sebesar gunung Uhud. Kenapa? Nabi kata, hatta tu'minu bil qadari. Sehinggalah kamu beriman dengan qadar. Qadar ni rukun iman. Rukun iman, benda ghaib. Nabi kata kalau siapa-siapa yang tidak beriman dengan takdir, mana dia rosak gila dia, tak beriman dengan takdir. Punca rosak dunia ni antara lainnya kata para ulama sebab apa? Sebab tidak beriman dengan takdir. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhta'aka. Dan dia kena tahu sesungguhnya apa-apa yang menimpa kita lam yakun, tidak akan luput daripada kita. Apa-apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kita, benda tu akan datang pada kita. Kita akan kena. Dia tak akan luput. Dan Nabi sebut, lagi satu Nabi tambah, wa anna ma ukhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa-apa yang luput daripada kamu tidak akan dapat. Dan Nabi kata satu benda pada wala mutta ala ghairi hadha. Kalaulah hampa pi mati selain daripada keyakinan ni, maksud dia apa? Hampa menolak takdir yang Tuhan letakkan kepada kita. Nabi kata la walau mutta, kalau kita mati dan kita tak beriman dengan takdir, Nabi kata la dakhaltan nar, kamu akan masuk neraka. Contoh, kamu akan masuk neraka. Walaupun infak begitunya besar, tapi bila akidah rosak, tempat dia di mana? Tempat dia di neraka. Sebab itulah antum, akidah ni adalah satu benda yang sangat besar. Dia bukan satu benda yang kecil, yang kita boleh pandang ringan. Kenapa? Kerana dia melibatkan kita punya kehidupan, sama ada ke syurga atau ke neraka, insya-Allah. Nanti antum, saya akan bagi contoh lagi antum bagaimana kalau kita belajar akidah dengan jalan yang salah, maka apa akan berlaku pada kita? Di antaranya antum, ada golongan hari ini antum yang mereka menolak tentang apa? Adanya siksa. Dan saya jumpa orang tu, dia bertanya kat saya antum, dia kata dia tua antum, perempuan, dia pun dah meninggal, Allah mafillah wa rahmatullahi. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, adakah orang mati balik nak beritahu kat Ustaz ada azab kubur? Dia tanya dia gitu. Dia mengingkari apa dia? Adanya azab kubur. Ni pun satu benda seperti Al-Fadhil kita kata apa? Benda ghaib. Benda ghaib. Dia cuba menggunakan akal dia untuk menolak tentang adanya azab kubur. Dan kita akan bagi tahu siapakah yang menolak, yang mula-mula menolak tentang adanya azab kubur. Akidah siapakah yang mula-mula yang menolak tentang azab kubur? InsyaAllah tu saya pakai jubah kalau saya tak cakap banyak. Saya penat. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil untuk meneruskan kita punya forum, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah kata-kata mutiara yang kita perlu tulis dengan tinta emas supaya tak lekang. Baik, ikhwatul iman, a'azakumullah. Saya ingin menyentuh dua perkara penting dalam hal akidah ni. Tadi kita dah bincang tentang bila kita sebut belajar akidah ni, kita sebut belajar apa? Dah sentuh dah. Saya nak bangkitkan perkara yang pertama ini, iaitu kenapa akidah, kita kata al-aqidatul islamiyah ini, dia memerlukan dalil-dalil yang diyakini. Dia tak boleh dalil yang syubhat. Dia tak boleh dalil-dalil yang cacat. Dia tak boleh dalil-dalil yang diperselisihkan. Kerana pertama, kerana dalam akidah Islam ni dia ada satu, dia panggil, kita kata, keistimewaan dia. Kenapa dalil-dalil syubhat tak boleh ada? Dalil-dalil yang cacat tak boleh ada?
dalil-dalil yang diperselisihkan tak boleh ada. Kerana akidah Islam ni ikhwan, dia mempunyai ciri yang khusus. Kita kata khasaisu al-aqidatul islamiyah. Akidah Islamiyah ni dia ada ciri khusus yang akidah-akidahnya lain tak ada benda ni, dia saja ada. Dan ciri khusus dia itu banyak, tapi cukuplah kita ambil di sini dua benda saja. Yang dua benda ini sangat-sangat menjadi tunjang untuk kita balik kepada sumber dia, Quran, sunnah dan akal yang sehat, akal yang waras. Akal yang waras sangat boleh menerima kenapa dalil-dalil syubhat, dalil-dalil yang cacat, dalil-dalil yang sama, dalil-dalil yang diperselisihkan, apatah lagi dalil-dalil yang mardud, dalil-dalil yang tertolak. Sebab akidah itu adalah sebuah keyakinan. Macam kita sebut tadi dalam, kalau kita belajar dari sifat 20, dia kata akidah itu adalah al-jazmu. Apa yang dia terjemah dengan makna al-jazmu itu apa dia? I'tiqad, keyakinan yang tidak berubah. Maka i'tiqad yang tak berubah itu mestilah di atas dalil. Dia satu i'tiqad, satu kepercayaan, al-aqdu, suatu kita kata ikatan hati, meyakini sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan dan seluruh ahkamus syariah, ahkamus syar'iyah, seluruh hukum hakam dan sumber-sumber hukum hakam Islam. Kerana itu adalah akidah, maka dia mesti di atas sesuatu yang tidak boleh goyah. Lebih lagi, ciri khusus kepada akidah Islam ni, saya ambil yang pertama, kerana akidah Islam ni dia ada di dalamnya aqidatun ghaibiyatun. Dia bersangkut dengan benda ghaib. Sangkut dengan benda ghaib. Pasal tu dia tak boleh pakai dalil syubhat. Dia tak boleh guna akal first. Sebab benda tu benda yang syubhat. Benda tu benda yang ghaibiyah. Li'annaha aqidatun ghaibiyatun. Ciri khas, ciri keistimewaan yang ada dalam akidah Islam ni, kerana kita kata dia ini hiya sifatul hasanah, daripada sifat dia yang cantik, yang indah, allati yatamayyazu biha syai' la yusharikuha fiha ghairuhu, yang dalam akidah lain tak ada macam dia ni. Kerana di dalamnya dia mempunyai muatan beriman dengan benda ghaib. Benda ghaib ni ikhwan adalah benda ma ghaba 'anil hissi fala yudriku bi syai'in min al-hawas min al-hawasi al-khams, as-sama' wal basar wal lams wasyum wal dhuq atau wal dhauq. Bila kata benda ghaib ni, benda yang tak dapat, benda apa dia? Benda yang tak dapat dijangkau oleh apa? Oleh panca indera. Panca indera itu apa dia ikhwan? Panca indera itu adalah pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau, ciuman. Tak. Benda ghaib ni benda yang mata tak nampak, telinga tak dengar, tangan tak boleh sentuh. Dia kutlah benda-benda bersifat bau, kan, rasa. Kalaulah dalil-dalil yang syubhat diheret masuk, dalil-dalil yang tidak diyakini diheret masuk, dalil-dalil yang mardud dibawa masuk, dalil-dalil yang tak layak jadi dalil dibawa masuk, maka akan rosaklah makna beriman dengan benda ghaib. Kalau akal diletakkan mendahului Al-Quran dan Sunnah, maka akan rosaklah makna benda ghaib. Sebab orang akan berdalil dengan apa dia nampak, apa dia dengar.
Kerana itu akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan benda gaib ni yang menjadi ciri istimewa dia mestilah berdasarkan keimanan kita kepada Allah, berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab dan sunnah Rasulullah. Tak boleh benda lain. Sebut pasal benda gaib, orang buat main, dalil dhaif, lepas tu baca hadis tak ada kedudukan, semuanya kita rad, wajib kita tolak. Yang kedua, keistimewaan akidah Ahlus Sunnah ni, dan dia menjadi ciri khas dia apa dia ikhwan, kerana dia ni annaha aqidatun tawqifiyah. Kerana dia ni, akidah yang ada dalam Ahlus Sunnah ni adalah akidah yang berdasarkan kepada petunjuk. Dia memang stand dari awal-awal dah lagu tu dah. Selagi petunjuk tidak kata kepada kita yakini benda tu, kita tak yakin. Petunjuk tidak membawa untuk benda tu diyakini sebagai keyakinan yang jazam, yang tak berubah, yang kukuh, maka kita tak akan percaya dia. Sehingga dibawa kepada kita petunjuk. Sebab apa ikhwan? Kerana annal aqidatu as-sahihah la budda fiha min al-yaqin al-jazam. Kerana akidah yang sahih ni, dia bukan saja masalah akidah tu kena sahih, sumber akidah tu juga kena sahih. Ini dua benda ni yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah yang menjadi ciri istimewa dia. Dia tak sama dengan akidah-akidah lain. Apa saja orang bercakap pasal benda gaib, benda gaib macam Ustaz nak sebut tadi, orang mati kan, kubur, itu benda gaib. Bila disebut saja benda gaib, dia wajib bawa dalil yang diyakini, dan dia haram bawa dalil yang syubhat, qawadih, khilafiyah dan mardudiyah. Mardud, tak boleh. Kerana dia nak disandarkan kepada agama. Saya bagi satu contoh. Akidah apa dia? Akidah tu keyakinan. Bila berkaitan dengan benda gaib, dia mesti datang daripada kitab dan sunnah. Saya bagi satu contoh yang boleh sahabat ilmi? Boleh? Alhamdulillah. Boleh Pakcik Tamim? Sahabat kita? Your name? Mujahid. Allah. Menteri Agama. Ha? Menteri Agama. Bekas. Oh, bekas. Bekas Menteri Agama. Itu Doktor Mujahid. Alhamdulillah. Sahabat yang mujahid, seorang yang berjuang. Tengok, saya bagi satu contoh. Contoh ni contoh kelakar. Tapi dia, apa makna akidah? Keyakinan. Betul? Keyakinan dalam bentuk simpulan hati. Betul? Lepas tu, simpulan hati, keyakinan itu tak berubah. Dan tak akan berubah. Maka dia akidah. Kalau keyakinan hati itu dapat dibuktikan dengan Quran dan Sunnah, maka dia dipanggil akidah yang sahihah, yang benar, yang sawab. Tapi kalau keyakinan dia tu yang telah jazam, simpul mati tu, tak boleh dibuktikan dengan Quran dan Sunnah. Apabila kita kata Quran, kita kata Sunnah, dia melibatkan para sahabat. Ada di dalamnya. Tak dapat dibuktikan, maka akidah itu dikatakan kepercayaan yang batilah. Yang batil, yang salah. Batil bermakna tertolak, batil. Saya bagi satu contoh, contoh yang kelakar. Ulama-ulama dulu, mereka ni kalau nak mereka bincang-bincang tentang satu hukum hakam, mereka tak dapat hukum hakam tu, mereka selak tirai tanya Nabi. Simple. Tetapi yang ni telah menjadi satu benda yang jazam, benda yang tersimpul dalam hati, diyakini dan tidak berubah. Bermakna secara bahasa, yang dikatakan itu telah duduk di tempat akidah, aqaid, keyakinan. Keyakinan menyatakan bahawa orang hidup boleh jumpa dengan orang mati. Itu keyakinan. Kalau kita tak yakin di belakang tirai itu Nabi, kita tak yakin, mana boleh kita kata dia Nabi?
Saya tak yakin sebelah saya ni Ustaz Nan. Saya akan duk tanya mata, mimpikah aku? Mimpikah aku? Betul tak? Betul tak? Betul, orang kan tidak dia nampak benda apa, dia cubit pipi dia. Dia nanti goyang kepala dia. Is it true? Is it true? Dia ditanya kan. Dia takut itu satu apa? Khayalan, igawan tidur. Sesuatu yang bila kita yakin melibatkan benda ghaib. Orang yang dah mati ini melibatkan benda ghaib. Mereka berada di alam barzakh. Bila kita nak kata orang mati, dia boleh main balik ke kita dan kita boleh tengok dia dengan naked eyes. Oh, Syed. Boleh master? Dengan apa? Bukan dengan mata hati. Dengan mata hati mungkin bab lain. Tapi naked eyes. Naked eye ni mata ni mata bogil. Mata ni lah. Mata bogil saya baru dengar ni mata ni. Siapa panggil mata bogil? Tak apa macam tu. Oh, gitu. Kelakar sebenarnya. Cakap nak bogil lah. Ni mata ni. Naked eyes. Pasal itu saya pakai bahasa orang putih. Itu bahasa Melayu. Itu ciri keistimewaan saya. Boleh paman? Alam mati, roh keluar daripada jasad. Mana jasad orang yang mati? Kita kena pergi gali kubur nak tengok jasad dia. Tapi yang main ni roh dia. Roh orang mati, ayat 100, kalamullah al-mu'minun, kata mereka berada di alam barzakh. Dan Allah guna perkataan min warai barzakhin ila yaumi yub'atsun. Mereka berada di belakang dinding alam barzakh. Dan Allah kata mereka duduk situ sampai hari kiamat. Dan hadis Muslim kata roh orang mati syahid nak balik mai ke dunia, nak bagi tahu kepada orang keluarga dia, matilah syahid, pahala besar. Allah kata tak boleh. Itu bukan roh orang mati kecil manis, darah tinggi. Itu roh orang mati syahid, semulia-mulia mati. Maka dalil menyatakan roh orang mati tidak boleh. Tiba-tiba ada orang berkeyakinan, dia tolak tirai, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi terakhir mai dalam bentuk ruh dan jasad. Sedangkan roh nabi satu, jasad nabi juga satu. Bila dia nampak dengan naked eyes di belakang tirai itu menunjukkan roh nabi telah bercentum dengan jasad dan dia nampak. Dan itu menjadi keyakinan dia. Bila orang sanggah, dia kata tak mau percaya, sudahlah. Bermakna dia percaya benda itu ada. Maka setiap benda yang membabitkan kepercayaan terhadap benda ghaib itu menjadi ciri khas kepada akidah Ahlussunnah. Maka dia wajib membawa dalil yang diyakini daripada Quran dan Sunnah. Kalau dia tak boleh bawa dalil demikian, maka keyakinan dia dipanggil keyakinan yang batil, salah, dan kita tak boleh ikut. Oh, subhanallah. Tapi berapa ramai umat tahu benda ni? Umat dia ingat dakwaan-dakwaan lagu ni dakwaan-dakwaan yang tidak ada apa? Enteng, remeh. Sedangkan dakwaan itu melibatkan ahkam syar'iyyah, hukum hakam syarak. Kalau Nabi boleh bagi tahu hadis ni begini, ayat yang turun dekat bumi Mekah tu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Nak buat mana ayat tu? Agama dah sempurna. Maka Nabi kena, subhanallah. Ini satu contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang wujud. Maka kenapa akidah Ahlussunnah ni memerlukan dalil daripada Quran dan Sunnah? Kerana ciri khas kepada akidah dia adalah beriman dengan benda yang ghaib. Dan keistimewaan akidah dia itu, akidah Ahlussunnah itu adalah akidah yang tauqifiyah. Dia berhenti kepada petunjuk Nabi Muhammad
Dia bukan kepada apa yang orang cakap. Maka semua orang bercakap pasal akidah kena balik kepada Nabi. Saya sebut perkara yang kedua. Perkara yang kedua, iaitu perkara ini saya rasa juga penting kita dalam belajar akidah Ahlussunnah, iaitu soalan yang diberi kepada Imam Malik. Tengok Mama, Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Dia terbalik dengan Mamang. Ananas Mamang Anas bin Ibrahim. Ya, Imam Malik bin Anas. Sahabat Nabi Anas bin Malik. Sahabat kita Anas bin Ibrahim. Oh, semua dia belajar. Nama semua dahsyat. Tuan guru kita Adnan bin Sa'ad. Allahu Akbar. Nama semua dahsyat. CEO kita nama? CEO kita Ali. Muhammad Ali. CEO ni kameraman. Ni CEO. Khusyairi. Kameraman nombor 2 kita nama? Ya, Khusyairi bin Anas. Oh, Khusyairi bin Anas. Kursi di sana balik. Kameraman kita Muhammad Ali. Kameraman bukan Muhammad Ali. Muhammad Ali lah. Muhammad Ali. Apa Syed? Dia kameraman pertama. Kameraman kedua? Kameraman kedua Ustaz Samsul bin Mansur. Mansur. Bapak Posar ini? Apa Master? Master Akbar kan? Akbar Khan. Bukan. Akbar saja. Akbar Sultan. Mainlah Pulau Pinang, banyak raja dan sultan. Di Pulau Pinang saja banyak raja dan sultan. Negara lain tak ada. Baik. Apa orang tanya pada Imam Malik? Dikatakan qad sa'ala rajulun al-Imam Malik bin Anas. Faqala man ahlu sunnah? Ada satu orang tanya pada Imam Malik. Apa soalan dia? Orang tanya pada Imam Malik, siapa dia ahlu sunnah ni? Jawapan Imam Malik ni adalah kaedah besar yang kita kena pegang. Inilah ahlu sunnah. Apa kata Imam Malik? Dia kata, man ahlu sunnati ya Aba Abdillah? Siapakah ahlu sunnah wahai Abu Abdillah? Gelaran Imam Malik. Faqala, Imam Malik jawab. Tengok jawapan Imam Malik. Imam Malik kata, ahlu sunnah ni alladhi laysa lahum laqabun ya'rifuna bihi la jahmiyun wala rafidiyun wala qadariyun. Imam Malik kata ahlu sunnah itu adalah orang yang tidak diberi jolokan nama yang dia dikenal dengan nama itu. Ahlu sunnah itu bukan Jahmi, bukan Rafidhi, dan bukan Qadari. Ahlu sunnah itu dia cuma ada satu nama, sunnah. Dia tak ada nama lain, dia tidak ada gelaran. Kerana apa? Kerana kalau kita ambil, kita katalah satu nama, kita ambil sebagai, kita kata akidah yang dibawa oleh Jahmiyah. Akidah Jahmiyah diambil daripada Jaham bin Safwan, jadi Jahmiyah. Syiah Rafidhi diambil daripada man rafadahum Abi Bakr wa Umar, iaitu orang yang meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Syiah dikatakan pengikut. Kalau dikatakan akidah akidah Maturidiyah, disandarkan kepada Abu Mansur Maturidi. Kalau dikatakan Asy'ariyah, disandarkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Malik kata dah, ahlu sunnah ni dia tidak ada jolokan nama-nama. Dia tak dipanggil Bakariyah, Umariyah, Osmaniyah. Tak. Dia dipanggil dengan satu nama saja. Apa dia? Sunnah. Tak ada nama lain. Pembawanya mungkin Abu Bakar, pemegang akidah itu mungkin Umar, Khulafa Ar-Rashidin. Tapi tanyalah kepada mereka, apakah akidah kamu? Akidah kami adalah akidah sunnah. Apa yang Imam Malik sebut ini adalah sebesar-besar perkara yang penting dalam akidah.
Kerana di akhir zaman ni orang datang membawa dagangan akidah dengan bermacam-macam nama. Ada orang menamakan akidah mereka dengan nama akidah Abadiyah, nisbah kepada Abdullah bin Abad. Anda tengok orang tarekat menisbahkan mereka pada tarekat itu, tarekat ini. Akhirnya mereka tak boleh keluar daripada nisbah tu, dan mereka sanggup jual prinsip-prinsip akidah untuk mempertahankan apa yang mereka nisbahkan diri mereka pada benda itu. Sunnah tidak. Kenapa kita tak ada gelaran? Gelaran kita, apa gelaran kita? Tak ada. Gelaran kita adalah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Kenapa? Ahli Sunnah. Sunnah di situ apa dia? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kita mengikut apa yang Nabi bawa. Pasal itu rujukan kita juga adalah As-Sunnah. Maka kerana itu sebanyak mana orang bawa pada kita akidah, mestilah kita melihat kepada sumber sunnah ada tak ada di situ. Dan sunnah mesti bersih daripada syubhat. Sunnah mesti bersih daripada qawadih, cacat. Sunnah mesti bersih daripada khilafiyah, diperselisihkan dia sunnah ke tidak. Sunnah mesti benda yang diyakini. Maka Ahlus Sunnah mempertahankan sumber akidah Ahlus Sunnah, Quran, sunnah yang sahih, yang sabit, yang sahih, dan akal yang sihat dalam memahami perkara itu. Inilah di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah. Saya serah kepada Ustaz Adnan untuk membuat penggulungan dan sekali menjawab soalan kalau ada. Alhamdulillah antum, Al-Fadhil Tuan Guru kita telah menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan akidah yang benar, akidah yang sahih antum. Para ulama salaf antum daripada dulu sampai sekarang tak berhenti-henti memberi penjelasan kepada kita tentang akidah. Sepatutnya antum, sepatutnya lah pada pandangan saya lah, boleh tolak boleh terima lah. Sepatutnya bab-bab akidah ni umat dah boleh selesai dah tu. Pasal apa lama ni para ulama tulis kitab tentang akidah ni, bukan baru. Daripada kita bawa contoh tadi Imam Barbahari sebut tentang akidah, Imam Nukasir sebut tentang akidah, lama tu. Tetapi kita terpaksa lagi bercakap tentang apa? Akidah yang sahih, akidah yang jelas. Kenapa? Kerana kita tengok zaman kita ni, orang-orang yang mana diberi pengiktirafan, diberi tauliah, diberi tempat, mereka seolah-olah nak merosakkan akidah umat ni. Wa'alaikumsalam min zalik. Dan antum, di antara punca kenapa umat boleh rosak akidah dia tu, para ulama kita kata kurang-kurang kita kata ambil 3 lah. Kenapa umat boleh rosak akidah dia? Kita bincang sikit antum. Yang pertama antum, apa dia? Kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum Islam. Ni punca utama rosak akidah. Dia banyak antum, tapi saya cuma ambil 3 lah antum. Pasal malam pun semakin larut, kita pun dah letih. Pasal kita pun kerja banyak, makan banyak. Jadi 3 cukuplah, jangan banyak-banyak. Ngaji lama-lama pun, Abang Anas beritahu kat saya peganglah sampai hari ni apa Abang Anas kata. Abang Anas kata saya, kalau baca hadis jangan baca habis sekat pergi minggu depan, supaya orang lagi ramai. Jadi saya pun berpeganglah dengan apa yang Abang Anas kata. Nasihat orang tua-tua kita kena ambil. Tu banyak dah, saya baca 3 je. Pasal apa? Abang Anas kata sekat dah. Pertama, kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum Islam. Tengok. Yang kedua, mengikut hawa nafsu. Yang kedua apa? Mengikut hawa nafsu. Ini semua jalan-jalan nak rosak akidah kita. Yang ketiga, fanatik terhadap pendapat dan orang-orang tertentu. 3. Apa dia? Pertama, jahil. Jahil ni pula dia ada 2 tu. Satu dia panggil jahil basir. Dia jahil, dia tak tahu. Jahil ni kita kata bodoh lah. Bodoh lah. Tapi masalah dia tahu kata dia bodoh. Itu tak apa lagi. Yang kedua, murakab. Murakab ni buat jahil yang berlapis-lapis. Dia bodoh tapi dia tak tahu dia bodoh. Masalah tu. Masalah. Baik.
Kenapa tu? Masa makin jauh kita dengan Nabi SAW, maka tersebarlah kejahilan. Tengok tu. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hadis Bukhari, Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan mencabutnya begitu saja, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Tengok, mati dah satu ulama. Apa dah? Ustaz Al-Qaradawi rahimahullah. Tengok tu. Walaupun ada di kalangan kita yang tak mengaku dia sebagai ulama, yang mengkritik Ustaz Al-Qaradawi, tapi yang peliknya je nak saya cakap sikit boleh tak? Yang peliknya, mereka berani keluar statement setelah dia meninggal. Sedangkan Nabi kata jangan cerca mayat-mayat kamu. Mereka mengaji salah. Kadang-kadang mereka ni ada kelulusan doktor mu, tetapi mereka boleh tulis macam tu, mengkritik Ustaz Qaradawi rahimahullah. Setelah apa? Setelah dia meninggal. Setelah dia tak boleh jawab apa mereka kata. Kenapa masa dia hidup mereka tak mau cakap? Allah, dia tak tahu. Ni yang kata manusia, dia walaupun dia macam mana pandai cerdik dalam agama pun, dia ada kelemahan, dia ada kekurangan. Sebab tu lebih baik kita tengok kekurangan kita daripada kita mengkritik orang. Tambah pula orang tu telah mati. Nabi tak boleh kritik tu. Nabi kata janganlah kamu mencerca mayat-mayat kamu. Kenapa? Dia telah kembali kepada Tuhan dia. Alhamdulillah min dzalik. Tapi dengan mewafatkan para ulama sehingga Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Tapi beritahulah hadis Bukhari dan Muslim. Yang tinggal apa? Macam tadilah Ustaz kata. Silap tirai, tanya Nabi. Lagi dahsyat lagi yang tu, mesyuarat dengan Nabi. Dahsyat tu, bukan melawak, syirik. Saya bukan melawak, syirik kita syirik. Mesyuarat dengan Nabi, Nabi jadi pemerhati. Tengok, pengurusi semua dah. Nabi tak jadi pengurusi. Dahsyat. Macam ni punya keyakinan itu. Mesyuarat dalam mimpi. Mesyuarat betul-betul. Maksudnya bukan dalam mimpi. Nabi mai. Mesyuarat, bukan mesyuarat mimpi dah. Mesyuarat secara betul-betul. Jelas. Di tempat atas bukit mana kau mesyuarat? Kata. Bismillah. Mesyuarat. Nabi mai. Nabi hadir mesyuarat tu. Dahsyat. Tapi Nabi tak jadi pengurusi. Nabi sebagai pemerhati PBB. Hadir. Apa punya akidah ni antum? Sebab tu para ulama terus apa dia cakap tentang akidah. Sebab apa? Umat ni macam tadi yang Nabi kata, dia akan ambil apa dia? Ulama-ulama yang kita kata pemimpin-pemimpin yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Lepas ditanya, dia akan menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Bimbang tu. Kita bimbang dengan siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita akan datang ni, saya tak tahu apa nak jadi yang tu. Saya tak tahu apa nak jadi. Sampai dia berzikir tu, dia berzikir. Sebelum dia buat majlis zikir tu, dia ambil tepung, dia tabur daripada jalan sampai rumah dia. Lepas tu dia berzikir, tutup lampu. Kemudian dia, orang tanya kenapa tutup lampu, dia kata saat lagi habis zikir saya beritahu. Habis tu dia buka lampu, dia kata sekarang turun pergi tengok tepung yang kita tabur tadi. Itulah tapak kaki Nabi. Nabi datang majlis kita. Yang mereka berebut ambil tepung tu balik sebagai barakah. Dia tu. Apa ni? Ni akidah apa ni? Tepung sobat cu pisang, cucuk. Dia lebih tebak siapa nak ambil barakah tapak kaki Nabi. 2023. Oh 22. Saya cepat setahun lagi dah. Maafkan saya. Baik. Satu. Yang kedua, mengikut hawa nafsu. Anda tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu. Allah Taala sebut begitu jelas dalam surah Qasas ayat 50. Fa in lam yastajibu laka Muhammad, kalau mereka tidak menyahut seruan engkau. Nabi seru dakwah. Nabi seru dakwah kepada kalimah la ilaha illallah. Fa'lam. Kita menyeru mereka kepada akidah yang sahih. Mereka menolak untuk ikut akidah yang sahih. Dan Nabi kata, Allah Ta'ala kata, fa'lam. Muhammad akan kena tahu.
annama yattabi'una ahwa'ahu, mereka mengikut hawa nafsu mereka. Maka barang siapa yang menolak dalil daripada Quran dan Sunnah, bermakna dia mengikut apa? Hawa nafsu. Quran sebut antum, Allah sebut ini. Allah Ta'ala kata fa'lam, kena ketahui Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka yang mengikut hawa nafsu mereka. Yang Allah tanya, wa man adalla mimman ittaba'a ahwa'ahu bighairi hudan min Allah. Ya, Allah Ta'ala kata, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dan dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah sedikit. Bermakna orang yang menolak dakwah Quran dan Sunnah, apalagi dakwah yang melibatkan akidah, Allah Ta'ala kata apa kena tahu, apa kena tahu, apa yang dia ikut hawa nafsunya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut itu kedua. Yang ketiga tu fanatik terhadap pendapat seseorang. Dia taksub dengan pendapat guru dia. Guru dia kata apa pun, dia taksub, dia terima tanpa dia kembali kepada dia punya pemikiran yang waras. Allah Ta'ala larang tau kita memperbodohkan akal. Sebab tu dalam maqasid syara'iyah ada 5 perkara yang kita kena jaga. Di antara dia jaga akal. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita ambil dada, minum arak. Dan ini juga dalil yang digunakan yang melarang untuk buat demonstrasi. Kenapa? Untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal. Bila ada demonstrasi, maka ada penceramah yang akan menaikkan semangat. Menaikkan semangat orang yang datang. Maka yang menjadi mangsa apa? Harta awam. Orang awam. Jadi susah. Ini di antara dalil yang digunakan yang melarang demonstrasi. Tengok. Kita di negara demokrasi. Jadi antum, Allah Ta'ala kata, jangan kita membodohkan akal kita. Jangan. Kita ada akal, Allah bagi, fikir. Kenapa nak pergi terima pandangan taksub kepada satu-satu pandangan? Kita ada otak, pakai. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Baqarah 170. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, yakni kaum musyrikin lah. Kaum musyrikin lah. Ayat tu untuk kaum musyrikin lah. Tapi dia punya pelajaran umum lah. Bila dikatakan pada mereka, ittabi'u, kembalilah, ikutlah, datanglah, ma'anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang Allah turunkan? Bukan ke Al-Quran dan As-Sunnah. Qalu, mereka akan berkata, apa? Bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana. Cukuplah kami mengikut apa yang kami dapati daripada perbuatan nenek moyang kami. Ini di antara punca yang menyebabkan boleh rosak akidah seseorang. InsyaAllah antum itu sebagai penutup. Yang penting kesimpulan dia antum nanti saya bagi Ustaz Alim balik. Sebab nanti kalau ada soalan apa berakidah, kita bagi Ustaz Alim jawab. Sebab Ustaz mengaji lama kita di Baghdad ni. Ni orang ayah jawab Ustaz Alim pasal mengaji kita sampai Baghdad juga tu. Kalau tak sahih juga dia tak tahu lah tu. Jadi kita mengaji di Dewan Gulugong kan tu. Nanti sampai Baghdad macam kita tak sahih saja tu. So, yang penting yang tu kesimpulan dia apa pun. Tak kira lah dia akidah ke, dia ibadah ke. Kita kena berhenti dulu tu sebelum kita ambil. Kenapa? Kerana dia ada taqifiyah. Kita kena tengok dalil tu orang tu dalam buat akidah ke, dalam buat ibadat ke, berhenti, jangan buat. Al-aslu ibadah butlan. Asal-asal ibadat batal. Asal-asal ibadat buat batal, tak boleh buat. Bukan main-main tu buat ibadat dah batal. Kecuali kita telah tengok dalil. Dalil yang jelas, yang diyakini adalah dalil yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah antum, saya bagi kepada Al-Fadhil untuk sedikit kesimpulan. Kemudian kita suruh Al-Fadhil tutup insyaAllah. Alhamdulillah ikhwan, apa yang
Ustaz Nan sebut tadi telah lengkap dan cukup, alhamdulillah. Kerana akidah Ahlussunnah ni ikhwan adalah akidah yang sahih. Akidah yang sahih itu adalah akidah Ahlussunnah. Dan akidah Ahlussunnah itu adalah akidah yang berdasarkan kepada Quran dan sunnah. Dan sunnah itu merupakan penjelasan kepada Al-Quran. Jadi mustahil orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah akidah dia salah. Mustahil. Mustahil. Betul balik? Mustahil. Dan mustahil juga orang yang akidah dia tidak ambil daripada Quran dan sunnah betul. Mustahil. Sangat mustahil. Dan satu perkara kita kena tahu dalam pelajaran akidah Ahlussunnah, apabila ada akidah yang batil, kerja kita membongkarkan. Ya, kita kena keriting akidah yang batil. Kerana akidah yang batil adalah akidah yang direka, yang dia datang daripada sumber-sumber yang tidak keruan, sumber-sumber yang tidak ada sumber. Nabi SAW ikhwan menyebut kepada kita, Imam Syekh Nasaruddin Al-Albani ketika dia tahqiq kitab Mishkatul Masabih oleh Imam At-Tibrizi menyebut hadis, dan dia menyatakan hadis ini adalah hadisnya yang hasan. Dia menghasankan hadis ini. Nabi menyebut, saya fikir hadis ini datang dalam bentuk umum, tapi kalau hadis ini kita bawa di dalam tanggungjawab akidah, saya rasa dia lebih besar. Nabi kata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Nabi kata ilmu ni yahmilu hadzal ilm, yahmilu akan menanggung ilmu ni, agama ni. Maka muatan agama itu akidah. Maka sumber akidah itu adalah Quran dan sunnah. Ia akan menanggung agama ni, Nabi kata, ia akan tanggung ilmu ini min kulli khalaf, daripada tiap-tiap khalafin, generasi, udulu, daripada orang-orang yang adil. Imam Nawawi di dalam Tahzibul Asma' wal Lughah dia kata apa? Dia kata maksudnya ulama yang adil. Ilmu ni Tuhan akan jaga dia. Mereka akan dibawa oleh ulama-ulama yang adil. Apa yang mereka akan buat? Generasi yang menanggung ilmu ni dengan adil ni, ulama-ulama yang ada pada tiap-tiap generasi ni, apa mereka akan buat? Yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka berperang, mereka berjuang. Apa yang mereka berjuang? Mereka akan berjuang untuk menafikan penyimpangan ilmu, penyelewengan ilmu daripada golongan yang melampau, golongan yang memberi terjemahan-terjemahan yang salah pada akidah. Imam Barbahari dengan Syarhus Sunnah, Imam Ahmad dengan Usulus Sunnah, Imam Abu Hanifah Nu'man dengan Fiqhul Akbar, Imam Jurjani dengan kitab dia Asy-Syari'ah. Mereka bangun mempertahankan akidah. Daripada apa? Daripada tahrif al-ghalin, penyelewengan, penyimpangan yang dibuat oleh orang-orang yang melampau. Maka apa yang Ustaz nak sebut tadi, contoh-contoh, kalau itu bukan melampau, itu nak diletak tang mana? Dalam rak mana? Nabi boleh mai kita bertepung, lepas tu ambil tepung tu balik, boleh mesyuarat dengan Nabi. Kalau itu bukan dakwaan yang melampau, apa nama dia? Dan dakwaan itu dibuat di tengah ummah yang tak dapat membuat apa-apa rad, tak dapat menolak. Ummah tak boleh tolak. Kenapa? Kerana ilmu itu akan ditanggung oleh satu generasi para ulama yang adil. Apabila tidak ada sanggahan, bermakna di tempat itu tidak ada ulama. Ulama tidak akan keliru.
Betul Ustaz nak baca hadis tadi kan? Bukannya Allah mematikan para ulama itu dengan one shot lagu tu. Diangkat ilmu tu dengan one shot. Tapi ilmu tu diangkat dengan biqabdil ulama. Ya, ulama itu diangkat oleh Tuhan. Orang yang diberi amanah ilmu ni apa mereka nanti buat? Wantihalul mubtilin. Mereka akan melakukan satu perkara imtihal. Mereka akan tolak segala dakwaan yang batil dalam akidah. Bolehkah Nabi mai ke Malaysia? Ini satu batil. Yang kedua apa dah? Biadab. Patut kita jumpa Nabi. Ini Nabi mai jumpa kita. Habis kubur di Madinah macam mana? Kalau Nabi mai jumpa kita, Abu Bakar tak iring ke? Umar tak iring ke? Dia pun nak biar Nabi pergi seorang-seorang. Subhanallah. Dan dakwaan yang tak memerlukan dalil, sedangkan dia furu', dia juzuk, cabang daripada akidah, keyakinan. Pasal dia berkaitan dengan benda ghaib. Maka usaha ialah menolak segala kebohongan ahli-ahli batil. Wa ta'wilul jahilin, dan apa dia? Dan menolak segala takwil yang jahil yang dibuat oleh orang-orang yang salah. Ini adalah tugas para ulama. Terutama hadis ini walaupun bersifat umum, tapi kalau kita bawa dia dalam konteks perbicaraan malam ni, bermakna dalam banyak-banyak benteng Islam ni, akidahlah benteng yang paling besar. Yang kita kena jaga dan kita kena pertahan. So macam saya, Ustaz Nan, bukanlah kita ni ulama, tak masuk pun. Tetapi bila kita tengok orang yang dikatakan ulama, senyap, tak kata apa, so kita kena do something. Yes. Sebab di peringkat bawahan, benda tu dipercayai. Bila kita baca maulud Nabi mai. Ini dah 2 maulud ni. Ini ada 2 Rabiul Awal. Kita baca marhaban Nabi mai. Maka satu slot daripada kita baca marhaban, sejak pada awal saya balik Iraq dulu Ustaz Nan, saya duduk lawan benda ni, selawat bangkit berdiri. Dan saya ada pengalaman, saya ceramah di sebelah utara juga, tapi utara naik ke atas. Saya pergi ceramah maulud, masa tu saya muda, saya baru balik. Dia bawa marhaban, lepas tu dia bangkit berdiri. Lepas dia panggil saya penceramah, saya join lah juga. Tapi masa dia bangkit berdiri, saya duduk. Bila saya duduk, bila sampai gila saya ceramah, pengurusi kata, kita sekarang ni susah mencari penceramah yang beradab. Ramai penceramah ada, tapi yang banyaknya kurang adab. Mari tak tahu kurang ajar. Saya tak boleh lupa peristiwa tu. Tapi masa tu dia silap kata saya muda. Masa tu saya tidak ada kencing manis. Saya kencing biasa aja. Dapat mikrofon, dia boleh sakit kan? Ya. Kenapa? Kerana orang yang melakukan, asal orang yang melakukan selawat bangkit berdiri ni hormat, kerana dia meyakini Nabi datang. Nabi datang, itulah keyakinan Syiah, keyakinan tarekat-tarekat yang batil. Kita duduk dalam sembahyang memang, at-tahiyyatu salawatu thayyibah tu, Allahumma salli ala Muhammad, tak bangkit berdiri. Kita duduk dalam solat, duduk dalam tahiyat, khas kita tahiyat akhir tu, kalau kita baca tahiyat akhir tak selawat, tak sah. Tapi pasal apa tak bangkit berdiri? Sampai Allahumma salli ala Muhammad bangkit berdiri. Pasal apa Nabi mai? Maka Nabi mai dalam sembahyang lebih mulia daripada luar sembahyang. Tapi kerana dalam akidahnya mereka ketepikan akal. Mereka bertahan, dia berkata itu budaya kamilah, adat kamilah, tanpa mau berfikir. Ni ayat Ustaz nak baca tadi. Kalau mak bapak kamu tidak ada petunjuk, macam mana Allah kata? Kalau apa yang kamu percaya itu tak betul, macam mana? Tak ada nas, tak ada dalil. Nabi boleh mai rumah kita, Nabi mai negeri kita, mai pula lepas mati ya qaza. Dakwaan-dakwaan yang sangat jahil, batil. Maka saya fikir pemurnian kepada akidah itu, maka jauh lebih kita kena
pertahankan. Kita tatbiq, kita berurusan. Kita sembahyang subuh tak ada kunut, kawan kita ada kunut, kita boleh berurusan, bermuamalah. Sebab itu hanyalah pada bab-bab yang kita rasa atas dalil kita. Tapi dia kunutkah, dia berkunutkah, kita tak berkunut, akidah kita kena satu. Kita umatan wahidah, maka akidah kita satu. Akidah kita sekurang-kurangnya, apa persamaan kita? Semua keyakinan kita di atas dalil, bukan di atas dakwaan. Syiah banyak benda dia dakwa, bahkan sumber dia tu punya apa? Punya sumber ada 12. Salah satu banyak sumber dia tu semuanya mimpi semata-mata. Dan perkataan imam. Mimpi dan perkataan imam. Perkataan imam adalah hujjatun lana wa hujjatun alaina. Hujah kepada kami dan hujah ke atas kami. Subhanallah. Dan Imam Malik telah memberi kaedah besar tadi, ikhwan. Kaedah besar tadi. Apa dia? Akidah yang benar ni satu je nama dia. Sunnah. Dia tak ada nama yang lain. Jadi bila kita jumpa akidah-akidah tak betul ni, kita kena, kata guru kita Syekh Maulud Al-Hanafi, apa dia kata? Kita boleh ejek. Sama macam orang baca hadis palsu, kita boleh ejek, olok-olokkan dia. Allah, hadis palsu. Apa ini? Kita boleh ejek kalau itu ternyata hadis palsu. Tapi tak pernah lah kita ejek lagi. Kita kena ejek dah. Kita kena ejek dah. Kena ejek, kena tuduh, kena hambat, semua kita kena. Kat depan kita tak buat lagi. Tapi dakwaan-dakwaan yang batil. Jadi kalau ada mujahid tadi kan, kita mujahadah, maka mujahadah akidah itu jauh lebih besar dan penting. Kata Imam Malik, Ahlus Sunnah, sunnah ini seperti bahtera Nabi Nuh. Yang selamat yang berada di atas bahtera, yang tak selamat yang keluar daripada bahtera. Oh, subhanallah. Jadi semoga Allah merahmati kita. Tak nak tambah apa-apa. Semoga ini bukanlah seminar apa-apa, ini saja semang sepenuh bulan Rabiul Awal ni kan, kita berbincang tentang akidah Ahlu Sunnah. Kita bukan masuk bincang panjang pun, hanya bincang apa maksud bila kita belajar akidah tu, apa maksud dan contoh-contoh dia dan sumber-sumber dia. Semoga Allah berkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.